Terus sikit. Ganti-ganti insya-Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl pagi ini insyaallah ayat 16. Bi'aunillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Sadaqallahul azim. Dan dia mengadakan tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mau beringat serta memikirkannya? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan menerima balasan. Sallallahu. และเครื่องหมายต่างๆด้วยและเครื่องหมายต่างๆและด้วยดวงดาวและพวกเขาใช้กับทางดังนั้นผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้างพวกเจ้าไม่ใคร่ควรหรอกหรือและหากพวกเจ้าจะนับความโกรธของอัลเลาะห์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถกำหนดนับมันได้แต่จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเม
ลับและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออภัยจากพวกนั้นพวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยแต่พวกมันกลับถูกสร้าง Allah พวกมันตายปราศจากชีวิตและพวกมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกให้ลึกขึ้นมาอีก Allahu akbar kabira. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, anam keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dan juzuk yang ke-14 mengikut tertib yang disusun, yaitu Al-Utsmani. Ayat 16 sampai kepada ayat 21, itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Dapat kita membaca dan juga mendengar di serta tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, As-Sami'ul Alim, Al-Basir, yang Maha melihat apa saja bacaan kita dan gerak kita, dan dia berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa dalam kalangan hamba dia membaca ayat dia, Quran dia yang hanya satu huruf, maka dia akan balas 10 kali ganda sebagai balasan yang begitu banyak besarnya, indahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ialah Allah Rabbul dunya wa Rabbul akhirah, Rabbul jannah wa Rabbul nar, Rabbus samawati as-sab'i wa Rabbul arshil azim, wa huwa arhamur rahimin. Ialah Allah Tuhan dunia, Tuhan akhirat, Tuhan syurga, Tuhan neraka, dan Tuhan langit bumi, dan Tuhan arsy yang maha besar agung. Dan dialah Arhamur Rahimin, maha mengkasihani kepada hamba-hamba dia. Sama lagi pengajian kita dalam surah An-Nahl atau surah An-Ni'am, surah Ni'mah, yang mana banyaknya Allah Subhanahu wa taala sebut nikmat dia satu persatu kepada hamba dia. Pada pagi ini dia ayat pula wa alamatin, sama ada bukit, sama ada bita dan benda-benda sebelum daripada tu. Mari kita mengaji bukit lah, ayat yang ke-15 tu. Sini dia kata adalah menjadi tanda-tanda, alamat-alamat. Allah jangan dulu ya. Dia guna gapo sebagai alamat untuk nak menuju kepada satu tempat yang nak pergi tu. Malaikat bukit situ bukit tempat nak pergi tu. Kalau waktu siang hari dia guna bukit. Kalau waktu siang malam dia tengok gapo? An-nujum. Sebab tu saya kata wa bin najmi. An-najm an-nujum dah bintang-bintang. Hum yahtadun.
Dan dengan bitai-bitai pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Waktu siang malam dia tengok bitai, tahu situ. Bitai tu pak itu nak pergi kat tu. Bitai tu situ. Siang hari guna bukit. Allah, kita zaman ni tak guna benda ni. Guna pai. Ik 100 kilo cak tu hat yai. Kita guna pai. Hingga lagi guna pai tu. Tapi hok lebih teruk lah ni guna GPS lah. Sirik-sirik tu. Oh, hok ni teruk benar. Tak ada pakai otak sikit habuk. Ikut sirik koyak gapo. Ada kau tu kadang-kadang masuk bukit orang. Atus parit. Banyak. Bukit sikit dak orang guna sirik tu. Yang bawa pergi tahu mana kadang-kadang dia. Yang serah dia habis bulat-bulat kita kepada sirik. Sebab itulah hidup kita lah ni orang panggil boleh teruk daripada orang dulu. Orang dulu dia guna otak. Tempat nak menuju dia gitu dia pakai otak dah, mikir dah. Tengok payah mikir dah. Allahu akbar. Zaman kita lah ni tak ada pakai otak sikit habuk, pakai serah topok serah dia bulat-bulat. Ikut dia heran bagi mana. Sebab itulah Allah duk ngepek kau sirik kadang-kadang buat kita ni. Ada kita serah dia. Hidup kita lah ni. Dia panggil tak ada guna otak. Bila tak guna otak, maka manusia punya dia beku otak dia. Dia panggil. Sepengah kita duk mengira kat lah ni. Ngira kena kilik. Yang dulu dia kira sungguh. Pakai otak. Dan buat dan song pakai otak. Dan ni boleh berapa weh semua? Tak apa, ada kena kilik. Sebab tu dia bodoh habis. Dia bodoh habis. Tak pakai otak dia panggil. Yang otak tu yang fikir ni. Biar otak kita untuk mikir. Untuk guna akal supaya kita terdapat mikir. Sebab itulah di hari ini Allah serah kepada sirik bulat-bulat. Kita tak ada gapo. Saya nak royaknya teruklah kita dah ni. Kalau sirik royak salah kau siap. Serak. Ya Allah dak mai kau ni kau ngepek kau sirik pula dah. Tapi dulu cuak tempat dia nak pergi. Dia tengok mana? Dia tengok bukit. Cacing dah tempat dia nak pergi. Malam siang malam kita tengok bitai. Situ tempat kita nak pergi. Arah untuk nak menuju pada tempat kita nak pergi. Allah akbar. Apa nak jadilah dah akhir zaman sikit lagi anak-anak kita ni. Tak ada pakai otak dah sikit lagi. Duduk penat dengan benda-benda kemajuan moden alat canggih lah ni. Allah menyebab budak jadi tak tahu gapo. Sampai kita duk guna dia ni pun duk nampak nak pergi dah. Wah budak nak hidup masa depan generasi masa depan lagi tu gapo nak jadi. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala wa alamatin dan dia mengadakan Tuhan tu. Mengadakan apa? Tanda-tanda paduan jalan untuk buat berjalan kita. Dan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Pak yang lagi. Lalu itulah habis dia panggil ayat kita mengaji daripada awal yang sampai ke ayat 16 ni dia panggil ayat yang Tuhan kecek tentang kejadian Tuhan, nikmat-nikmat yang dia kurnia kepada kita. Nikmat di segi gapo dia panggil nikmatul hissi dan juga nikmatul jamal. Nikmat gapo? Nikmat hissi ni panggil nikmat yang kita dapat tengok serta kita tu boleh guna, boleh pakai. Itu panggil nikmat hissi. Boleh guna dia, boleh pakai dia, boleh makan dia, boleh minum dia, boleh panggil nikmatul hissi. Dan satu nikmat lagi panggil nikmatul jamal. Bila kita tengok dia, Allah indahnya, jangoknya, moleknya, serenaknya. Tengok bukit, masya-Allah, alhamdulillah. Pelat-pelat bukit ni kalau kita tengok ni. Kita dah tengok bukit kayu rumah kita ya. Kalau kat bukit luar daripada negeri kita, macam-macam bukit lagi. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Pak Allah, masya-Allah. Saya biasa duk titang jugalah. Klik warung painai tu. Dia buat Mekah lah ni. Nak masuk Pakistan tu, dia duk buku bukit sofa, pelat-pelat bukit. Jadi bukit merah lah, bukit macam-macam. Itulah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bukit dipanggil nikmatul jamal, Allah syaumenyo. Tengok apa kayu, Allah nikmatul jamal, syaumenyo. Tengok buah-buah, tengok binatang, tengok air laut, tengok bintang, tengok matahari. Semua tu panggil nikmatul jamal.
Itulah ayat kita mengaji sebelum kita ni sampai ayat 19. Maka masuk ayat yang ke-17 ni dia panggil tu kecek tentang masalah untuk hamba dia tu mikir sikit. Cuma mikir panggil. Lalu itulah nak mai dengan bentuk soal tanya. Dia kata afaman yakhluq kama la yakhluq. Kalau sudah dimaki, lepas mari dah, royak soso dah tu. Habis dah. Lepas tu dia tanya, adakah Allah menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Supaya aku ni adalah Allah Tuhanmu yang buat segala-gala royak soso kita. Supaya dengan makhluk yang tak ada buat gapo tu. Mula semua makhluk tak ada buat gapo. Maksud sini gapo? Berhala lah. Supaya Allah tikah tak nak lau gulai lain bagi tu. Ada gumai tesan dengan nak gocoh ke kampung tak tahu apa nak pergi dulu apa ni nak pergi apa ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tak ada jadi sekabut. Maka kita nak jawab kata oh benar sungguh Allah tak serupa. Jauh langit bumi. Jawab kepada Allah. Sebab tu saya tanya, serupa ke aku adalah Tuhan yang menjadi segala-galanya dengan Tuhan yang mudah semua tak ada buat gapo. Serupa tak? Maka kita dengar ayat ni Pak, kita nak jawab, ya Allah tidak serupa. Serak memang tak serupa langit bumi. Jawab nah apa kita nah, pakat-pakat jawab belaka. Jawab lah tak apa. Sebab tu saya tanya. Lalu itulah Yusuf bin Atta mikir, afala tazakkarun. Maka patutkah kamu lalai lupa sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? Mu lalai kau, mu lupa kau apa? Mu tak ada mikir, tak ada buat perhatian. Allah yang sembah boleh makhluk tu. Subhanallahil azim. Situ. Lalu itulah Tuhan pun ayat mai lagi kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ni makruf belaka. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu banyaknya kepadamu jeluak habis tak ada tu, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Mu tak kuasa nak bila so memang mu tak kuasa. Tapi walaupun kita tak kuasa nak bila, syukurnya kita kena cek tengok juga tak apa dah. Cek tengok. Nikmat hari ni jak daripada kemarin. Masya-Allah banyaknya. Cek tak apa dah. Boleh cek tu. Nak bila tak kuasa dah. Jangan tak cek. Dan kita kena merasai semua nikmat ni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kena duduk situ. Ni duduk bahasa kata bijak sana kita. Kalau kita duduk situ kak, kita sepak Qarun dah. Auzubillahi min zalik. Qarun kalau dia tanya, harta yang banyak yang memilih yang ada padamu ni adalah pemberian siapa? Dia kata, hadza min indi, dia kata. Daripada usahaku. Daripada pandai bijaksanaku, kata Qarun. Itu dia tidak bimbing. Dia lupa, dia lalai. Tak ingat kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang mukmin kalau dia tanya nikmat ni mai mana? Dia jawab lagi mana? Hadza min fadli rabbi, dia kata. Qala hadza min fadli rabbi. Berkatalah orang beriman, ini adalah nikmat ya Allah Subhanahu taala bagi kelebihan kepadaku. Itu orang mukminah. Pakak buku pai mutu belaka dia ni pai dan ni. Bari sahami. Buat main motor tak putih-putih dah hari ni. Yang buka paidan juga dengan 10 digital. 10,000 digital. Ingat, itu adalah nikmat daripada Allah. Bukan ia tak kata, sekarang kata ini adalah kelebihan yang Allah kurnia kepadaku nikmat ni. So lagi dia kata, liyabluwani. Tuhan nak ujiku ni. Ashkuru am akfur. Aku nak syukur ke aku nak kufur. Itu sifat orang mukmin. Semua yang aku bilik ni, yang aku ada ni sebulan puluh ribu ni, Tuhan nak ujiku ni. Aku nak syukur ke aku nak kufur.
Sebab tu segala nikmat yang Tuhan kita kena syukur. Syukur banyak. Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfuru. Mu ingatlah aku Tuhan kata, maka aku nak ingat kamu dan mu syukurlah aku, jangan kamu tu kupur. Jangan kupur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, nak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tu bersyukur nikmat yang aku beri kamu, maka aku nak tambah, dia kata. Tapi kalau mengkupur, ingat mana? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Ini Tuhan yang kita belakang ni. Nikmat adalah pemberian Allah. Sebab itulah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam syukur dia semayang siapa bekok kaki, ya dah. Syukur siapa bekok kaki, mayang. Aisyah kata, ya Rasulullah, gapo kau gitu lalu mau semayang siapa bekok kaki, Allah tidur hati go. Adik bime kau kabeh kan. Kita balik. Adik duk bime kau abeh. Kita kadang-kadang tak ada apalah pakat-pakat bime. Adik bime kau abeh bime kau adik. Tengok Rasulullah siapa bekok kaki. Gapo tu? Dia jawab pada Aisyah, afala akuna abadan syakura. Aku duduk semaya siapa buka kaki ni, aku tidak jadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan lagi ke Aisyah. Aku ni nak jadi hamba yang bersyukur. Allah, nikmat yang paling besar yang ada para nabi, nikmat Tuhan pilih dia seorang manusia jadi rasul, tu ada dah. Nikmat dah menjadi seorang hamba Allah, pesuruh Allah. Itulah nabi kita terlekat dengan Tuhan habis-habis kamu. Syukur juga dia, syukur juga. Allahu Akbar. Itu Nabi sebagai pepiang untuk kita tu. Syukur dia dengan melalui apa? Bertahajud pada waktu malam. Syukur. Sebab itulah ulama-ulama as-salafus salih dulu ada sebut dalam kitab. Besok baca ritah lalu lepas. Ingat sepakat hari ni. Urawi apa dia? Pisah sikat. Ada hamba Allah mai pisah sikat dia. Dia dapat makan pisau suti tu pada malam tu. Dia puasa seronyo nikmat Allah. Lalu telah dia semaya tahajud waktu malam sampai subuh. Terima kasih Tuhan, nikmat pisau sikat. Allah, kita masya-Allah. Tak khabar panggil lalai kita ni. Lalai dengan nikmat yang Tuhan kurnia pada kita. Tak ada puasa nak terima kasih. Terima kasih gitu-gitu pada. Sebab itulah Nabi kata, ajaban la amril mu'min. Pelik orang mukmin, Nabi kata. Orang mukmin ni pelik sungguh. Pelik ke apa? Apabila Tuhan uji dia, dia syukur. Dan apabila Tuhan uji dia, dia sabar. Boleh pahala dua-dua dia orang mukmin. Tu. Sabar, syukur ni panggil kemar dah. Nak lari tak leh dua ni. Tuhan uji kita senang penuh dengan nikmat. Alhamdulillah, syukur. Tak kupur. Apabila Tuhan uji kita, inna lillah, sabar. Itu panggil orang mukmin. Sifat orang mukmin. Hak ni lah hak pelik Tuhan kata, Nabi kata, ajabal li amril mu'min. Sebab itulah kita nak syukur Tuhan banyak. Syukur dengan melalui hati kita, kita mengaji marang. Dan juga syukur dengan melalui mulut kita zikir. Dan syukur dengan melalui apa? Pemberian Allah, nikmat Tuhan yang Tuhan kita pun pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Mu tak kuasa nak bilang. Curak tak kuasa. Allah tu nak bilang tak kuasa dah. Kalau kita mai duk nilai pula. Nilai dengan nikmat Tuhan kita ya. Harga banyak mana. Cuba tu hewak mata tak nampak sikit. Giwak mata di Bomo. 450,000. Itu harga mata tu. Wak cueh dia style ya. Berapa we Bomo? Nak jadi 450,000. Itu nikmat Allah. Sebelah mata ya. Kalau gigi seputung. You ngok cabu. Wak gigi pelong. Apa ibu Bomo nak harga mahal ke kamu ke?
Ada berlaku harga. Harga 20,000 tak ada, harga 10,000 tak ada, harga 4,000 tak ada, nak mana? Tubik harga selalu dah. Kalau nak nilai harga nikmat Tuhan tu. Pas putung ya. Allahu Rabbi ya ilahi. Tapi manusia lah lupanya, lalainya, samanya, takaburnya. La tuhsuha, mu tak kuasa nak bila nak hitung satu persatu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tuhan senantiasa nak ampun hamba dia dan Tuhan senantiasa nak kasih belah kepada hamba dia. Wa'lah salah sama mana pun, tapi Tuhan senantiasa nanti nak ampun kesalahan hamba dia. Dan wa'lah salah banyak mana sekalipun, Tuhan senantiasa maha kasih saya belah kepada hamba dia. Kita jangan lupa jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Wa ya'la hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Bukan daripada pandai bijaksana kita dak seperti mana Qarun. Akhirnya Tuhan mapuh dia dengan harta dia, tak ada boleh buat gapo, pedas sedikit pun dengan hartanya dia milik. Itulah saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Betul daripada Allah. Sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.